Setiap orang pasti mempunyai impian dan setiap impian itu ada cabarannya. Dan kadang-kadang cabaran itu boleh datang dari arah yang kita tak sangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dai Muda Zaim Zamri akan menjadi host untuk episod kali ini dalam rancangan TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, di mana rancangan ini kita akan sama-sama melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi pemuda hari ini, dan kita akan sama-sama melihat apakah solusi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada diri kita dalam Al-Quran. Dan pada hari ini saya bersama-sama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa, yang subhanallah saya pada awalnya mungkin rasa kena ambil wuduk sebelum borak dengan dia, subhanallah. Iaitu saya kenalkan kita punya tetamu pada hari ini, iaitu Muhammad Haizan bin Muhammad Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Okey, Haizan merupakan seorang pelajar graduan daripada Universiti Al-Azhar, Mesir. Dan kini sedang menyambung pelajaran di peringkat master di Universiti Malaya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama membincangkan satu topik yang saya sendiri merasakan sangat terkait dalam kehidupan saya, dan saya sendiri pernah melalui perkara ini, dan saya tak sabar sebenarnya apa yang kita boleh bincangkan sesama. Tapi sebelum tu, kita pergi lebih jauh. Mungkin kita boleh sama-sama mendengarkan ada satu surat untuk kita, Zan. Boleh. Yang dalam surat ini dia akan memberi sedikit teasers apakah sebenarnya topik perbincangan kita pada hari ini. So, saya bacakan. Bismillah. Nama aku Nabil. Aku kini berumur 21 tahun dan sedang belajar di salah sebuah universiti tempatan di Kuala Lumpur. Sejak kecil, perjalanan kehidupan aku seolah-olah sudah ditentukan oleh ibu bapaku. Semasa aku di peringkat sekolah rendah, aku rasa selesa apabila segala perihal hidupku ditentukan ibu bapaku. Tapi, apabila aku mula menginjak ke peringkat sekolah menengah, aku mula rasa stres apabila setiap kemahuan atau keputusan yang aku luahkan kepada ibu bapaku tidak dipandang dengan alasan pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik. Masalah ini berlarutan sehinggalah ke peringkat SPM. Awal-awal lagi ibu bapaku sudah menentukan bidang dan universiti untuk aku melanjutkan pengajian walaupun bidang tersebut bukanlah bidang yang aku inginkan. Semua permohonan ke universiti diuruskan oleh mereka sehingga aku tak boleh nak pilih bidang yang aku impikan selama ini. Aku nak jadi seorang pelukis profesional, tapi ibu bapaku mahu aku mengikuti jejak langkah mereka, iaitu menjadi seorang guru. Sehingga kini aku rasa kecewa dengan ibu bapa aku kerana aku rasa mereka langsung tak faham keinginan aku. Aku kini hanya belajar untuk ibu bapaku dan bukannya atas kemahuan aku sendiri. Aku bingung sampai bila ibu bapa aku harus mengawal setiap pilihan yang aku buat dalam hidup aku. Adakah aku dikira derhaka sekiranya aku mengetepikan kemahuan mereka? Tapi macam mana pula dengan impian aku sendiri? Bantu aku. Aku benar-benar bingung. Masya Allah, dari sudut cara dia cakap, tulis itu pun dah rasa kebingungan dia. Tapi itulah sekitar topik yang kita sama-sama akan bincangkan bersama-sama. Iaitu apa topik tu? Tajuk yang diberi adalah antara impian dan hasrat keluarga. Yang saya yakin korang yang dekat luar rumah tu, dekat luar itu mesti ramai yang menghadapi satu konflik yang sama. Dan sama-sama bersama saya hari ini, Haizan, yang akan berkongsi sedikit pengalaman kehidupan dia berkaitan sekitar topik kita ni. Alright? So, jom kita sama-sama lihatlah sedikit apa yang saudara Haizan boleh cerita kepada kita. So, Haizan, sedia? Sedia. Haizan mungkin boleh cerita di peringkat awal ini dari sudut latar belakang pendidikan. Sebab tadi ada dikabarkan bahawa Haizan telah merupakan graduan di Universiti Al-Azhar. So macam mana boleh sampai ke Universiti Al-Azhar tu? Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalamannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zaim. Sama-sama. Jadi berkenaan dengan latar belakang pendidikan saya bermula dengan Sekolah Agama Menengah Muhammadiyah Pekan Sabak. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kemudian berpindah ke Sekolah Bersama Penuh Integrasi Gombak. Di Gombak lah. Itu waktu tingkatan 4? Tingkatan 4, tingkatan 5. Okay. Kemudian selesai saja SPM, saya fly. Tak adalah fly. Kita sambung pelajaran, Alhamdulillah. Di Universiti Al-Azhar Mesir. Masya Allah. Bidang Ulum Islamiyah 5 tahun. Kemudian selesai 5 tahun balik bekerja dan sambung belajar juga di Universiti Malaya. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak. Alhamdulillah. Saya rasa ramai antara kita dekat luar sana teringin sangat nak belajar dekat Universiti Al-Azhar. Alhamdulillah Zan diberi peluang itu. Okey baik Zan. Sepanjang
pembelajaran, perjalanan dekat semua sekolah dan akhirnya universiti dan hari ini dekat UM, ada tak apa-apa cabaran ataupun tantangan yang mungkin Aizan alami sewaktu nak mengharungi perjalanan pendidikan itu? Mungkin ada? Okey, untuk tempoh saya sampai di sini alhamdulillah. Pertama kita kena tahu mak ayah ni dia memikir yang terbaik untuk kita. Setuju. Dan berlakulah pertembungan antara kita dan mak ayah sebenarnya, kehendak kita, kehendak mak ayah. Tapi sebenarnya itu perkara biasa dan perlu diurus dengan baiklah. Benda tu juga berlaku pada saya. Tapi situasi saya ataupun krisis. Krisis macam kasar, macam dahsyat kan. Keadaan ni berlaku waktu saya tingkatan 3 nak melangkah tingkatan 4. Waktu ada PMR dulu, kita akan pilih kita nak ambil aliran apa. Sains agama, sains tulen dan sebagainya. Dah macam saya, kita dah biasa di sekolah agama, kita nak ada biah yang seronok kan. Sembahyangnya dan sebagainya. Tapi bila naik tingkatan 4 dapat tawaran ke SPBI Gombak, saya nak sekolah agama, mak ayah saya dia push, dia kata ambillah sains agama. Kalau boleh mak ayah nak anak-anak dia ni ambil bidang sains, doktor, engineer dan sebagainya. Betul. So saya pun waktu tu dengan rela hati, kita tak nak mak ayah kita sedih, tak apalah kita relakan. Tapi 2 tahun tu sekolah tu sangat hebat, cikgu-cikgunya sangat hebat, sangat dedikasi dan sebagainya. Cuma mungkin 2 tahun tu Allah nak tunjuklah yang mungkin potensi saya bukan dalam bidang sains. Subhanallah. Selesai saja SPM, result tak teruk. Okey, alhamdulillah. Lega, mak ayah pun suka, alhamdulillah. Cuma waktu tu mungkin mak ayah dah tengok, mak ayah kata, itu yang seronoknya, mak ayah datang daripada mak ayah kata, tak apalah, sebab saya nak sulung panggil abang. Tak apalah, abang nak ambil bidang apa, silakan. Itulah sedikit. Alright. So dekat situ mungkin ada sedikit konflik antara cita-cita yang Haizan nak sambung pelajaran dalam bidang agama, tapi mak nak jadi dalam ke arah aliran sains. Dan ramai sebenarnya menghadapi isu yang sama sebenarnya. Betul, sangat. Tapi mungkin boleh ceritakan sikit kot Haizan. Rasa ramai antara kita nak tahu juga sebenarnya. Bila dah menerima hakikat bahawa nak ikut apa yang mak ayah sarankan itu, dan akhirnya macam mana sepanjang form 4 dan form 5 tu? Ada apa-apa kesan dalam kehidupan ke bila mana kita merelakan diri untuk ikut jejak langkah apa yang mak ayah kita minta kita jadikan tu kan? Mungkin boleh kongsikan sikit? Memang dia ada kesan yang besar Zaim sebenarnya. 2 tahun tu 24 bulan. Kita lalui daripada tingkatan 4, tingkatan 5, betul tingkatan 4, 5 kan? Betul. So kita dalam keadaan kita cuba untuk ikut kata mak ayah, dan dalam keadaan yang sama kita cuba juga untuk merela. Sakitnya tu kan. Sakit tu dekat sini lah. Sakitnya di dalam. Begitu. Tapi kita berdoa, kita cuba dan sebagainya. Sehingga habis tu yang rasa leganya bila mak ayah kata, tak apalah abang boleh pilih bidang yang abang nak. Cuma kesannya yang saya boleh kongsi Zaim, dia memberikan kesan yang agak besar pada saya. Saya hilang keyakinan diri tu. Saya rasa macam aku boleh study tidak, aku boleh perform ke tidak kan. Jadi itu yang memberi kesan pada saya, sehingga kan saya rasa kita belajar kita boleh faham dan sebagainya. Cuma bila nak menghadapi peperiksaan tu ada sedikit sebanyak memberikan kesan lah pada saya. Itulah sebab sedikit. Dari sudut keyakinan diri dia ada sedikit sebanyak efek pembelajaran mungkin Haizan. Ya betul. Sampai ke mana sampai ke sudah SPM lah benda tu kan. Dia bermula selepas SPM dan masa awal saya di universiti dahulu ada sedikit sebanyak, dan sedikit sebanyak sekarang ni recovery lah alhamdulillah. Kawan-kawan banyak support, kita banyak ada sesi sharing dan sebagainya. So far okey lah alhamdulillah. Saya sebenarnya bila mana dengar kisah Haizan tadi, saya sangat boleh relate kan. Bila mana kita buat satu perkara yang bukan daripada keinginan kita rasa macam tak ada semangat, kita mungkin dah rasa macam nak give up lah kan. Tapi subhanallah Haizan ambil satu jalan yang sangat baik, itu dengan terus ikut apa yang mak ayah suruh. Alright. So satu perkara lah kan, bila mana kita buat semua perkara ni, berlakunya isu ni bukan pada Haizan, bukan mungkin daripada saya, dan ramai antara kita menghadapi perkara yang sama. Persoalan dia sekarang yang kita nak cuba tanya ataupun nak rungkaikan, apakah sebab yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku? Mungkin boleh Haizan tengok dari sisi kehidupan Haizan sendiri. Bagi saya lah, saya melihat apa yang berlaku adalah yang pertama, kurangnya komunikasi. Anak dia ada keinginannya, mak ayah dia ada keinginannya. Dan keinginan mak ayah ni sebenarnya dia memikirkan apa yang terbaik untuk anak-anak dia. Betul. Tapi mungkin kurang komunikasi, anak tu mungkin bercakap. Saya sebenarnya meluahkan, tapi mungkin sewaktu itu kita tak experience secara baik lah. Komunikasi dan kepercayaan daripada mak ayah kepada anak-anak. Itu Masya pendapat Allah. saya lah. So komunikasi, isu yang di-highlightkan oleh Haizan, dan insyaAllah sesama dalam
kali ini punya episod kita akan rungkaikan apa yang komunikasi yang kita patut ada bersama dengan mak ayah dan juga anak. Dan mungkin soalan yang terakhir yang kita boleh sama-sama kita nak lihat satu sisi lah. Bila sekarang dah dapat sambung belajar apa yang nak sambung lah kan. Alhamdulillah. Dan sekarang pun dah sampai ke peringkat master. Dan mungkin boleh cerita setelah melalui pengalaman-pengalaman tu macam mana sekarang keadaan hubungan dengan mak ayah, macam mana keadaan diri, rasa seronok ke, rasa macam kalau boleh aku nak ikut baliklah apa yang mak ayah cakap, mungkin lah kan, kita ada sudut-sudut tu. Mungkin Azan? Alhamdulillah, untuk keadaan sekarang ni saya masuk kepada bidang yang saya minat. Saya berasa lapang, walaupun di awal rasa sakit kan, tapi tak ada masalah. Kita dah, mak ayah pun dah reda, kita dah selesai. Rasa seronok, kita tak ada rasa beban, kita dapat buat tu dengan rasa seronok, bersungguh-sungguh dan insya-Allah lah dipermudahkan. Doakan mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah. Itu dia mungkin hikmah bila mana kita cuba balancekan antara kehendak ibu ayah dan juga diri kita semua. Baik, kita akan sama-sama melihat selepas ini apa Quran kata. Tapi setelah mendengar kisah-kisah ni dan saya rasa ramai yang boleh relate sebenarnya. Jom sama-sama kita istighfar. Moga-moga dengan istighfar yang kita lakukan, dia akan membuka dada kita supaya tidak merasakan ego dalam diri kita untuk kita nak hadapi konflik ini selepas ini. So ayo sama-sama, Azan boleh ikut sama-sama istighfar yang kita akan sama-sama bacakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, insyaAllah kita akan kembali selepas ini dalam TikTok TV. Jumpa sebentar nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali lagi di dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun. Kali ini kita akan melihat sedikit apa Quran kata untuk kita punya episod kali ini. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan antara impian dan juga hasrat keluarga. Kita dah dengar sedikit kisah kehidupan daripada Haizan. Dan jom kita sama-sama buka Al-Quran dan kita baca sama-sama ayat Al-Quran yang insya-Allah akan menjawab kepada isu kita pada hari ini. So ayo sama-sama kita buka Al-Quran dan boleh ikuti saya bila mana saya bacakan insya-Allah. Sama-sama kita melihat surah Al-Isra, surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, bermula pada ayat 23 ataupun pada muka surat 284. Ayo sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah kita sudah sama-sama membacakan ayat surah Isra ini. Ayuh sama-sama kita perhatikan apa yang kita boleh belajar daripada surah Al-Isra ayat 23 hingga 25. Roll it.
antara impian dan hasrat ibu bapa, mana yang patut kita penuhi? Ialah kadang-kadang kita ada sesuatu yang kita nak tapi mak ayah tak bagi. Jadi adakah kalau kita tidak menyetujui pendapat ibu dan ayah, kita dikategorikan sebagai orang yang derhaka? Jadi apa kata kita lihat daripada surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pada ayat ini kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada perintah yang pertama bahawasanya jangan kita syirikkan Allah. Kemudian terus Allah masuk kepada kita kena buat yang paling terbaik dengan ibu dan ayah. Better be the best, yang paling terbaik. Dan Allah tambah lagi, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan kita kata uff, ataupun bahasa kita kadang-kadang yalah. Ataupun macam sesuatu yang kadang-kadang kita letak kat Twitter, itu ialah antara maksud uff. Dan selain itu juga Allah kata wala tanharhuma, jangan herdik. Jangan herdik ni, ataupun jangan tengking lah. Jangan tengking. Herdik ni juga maksudnya macam itu pun tak tahu ke? Yalah, kadang-kadang bila ibu dan ayah sudah semakin tua, ada perkara yang kadang-kadang mereka dependent, mereka perlukan kita. Kita pun rasa macam tu pun tak kerti buat ke? Itu pun tak boleh buat ke? Allah kata jangan buat begitu. Kita kena tetap bersabar dan better be the best. Buat yang paling terbaik dengan ibu dan ayah. Allah kata lagi, wa qul lahumā qawlan karīmā. Katalah perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadh-dhulli minar rahmah. Berbaktilah, kemudian doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibu dan ayah. Ini menunjukkan bahawasanya darjat ibu dan ayah sangat-sangat tinggi. Over and over again Allah bagi tahu tentang ibu dan ayah. Betul-betul direct selepas Allah bagi tahu tentang jangan syirikkan Allah, menunjukkan tanda ketaatan kita kepada Allah ialah kita taat dan kita buat baik pada ibu dan ayah. Buat baik ni macam mana? Buat baik ni antaranya ialah kita be the best walaupun kita bersetuju ataupun tidak bersetuju. Ada orang dia bersetuju dengan ibu dan ayah tapi dia tak buat yang terbaik. Contohnya apa? Ibu dan ayah kata begini, dia kata yalah, ikut je lah, begitu. Itu antara contoh yang dia bersetuju dengan ibu ayah, setuju, tapi dia tak buat yang terbaik. Bila bersetuju, layan dengan cara yang terbaik. Bila tak bersetuju, ada juga orang yang mengkritik ibu dan ayah, letak dekat Instagram, letak dekat Twitter, hentam ibu dan ayah. Ibu dan ayah tak faham zaman sekarang dan sebagai contoh. Kita kalau tak bersetuju, deal elok-elok, bincang elok-elok. Jadi antara hasrat peribadi kita dan juga hasrat keluarga kita, hasrat ibu bapa kita, caranya ialah kita kena bincang elok. Ibu dan ayah ni dia protektif pada kita, dia sangat-sangat nak jaga kita. Kadang-kadang mereka tak bersetuju bukan kerana tak sayang, tapi sebab sayang. Jadi bincang elok, be the best, better be the best, supaya mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jangan lupa doakan ibu dan ayah kita, kerana ibu dan ayah kita tak pernah tinggalkan kita. Sentiasa doakan kita ketika mana walaupun kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia bebel, tapi setiap bebelan dia tu ada tanda kasih sayang dia. Wallahu alam. Assalamualaikum. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia pesanan daripada Al-Quran. Berapa kali diungkapkan be the best. Iaitu kita kena buat apa? Wabil walidaini ihsana. Bukan sekadar husna tapi ihsana. Maknanya kata apa? Yang terbaik bila mana berhubung ataupun kita berkomunikasi dengan ibu ayah kita. Begitulah, moga-moga dia akan membantu kita dalam menyelesaikan kita nak kejar impian. Pada masa yang sama, ada tantangan, ada halangan daripada ibu ayah kita. Baik, insya-Allah kita akan berehat sebentar lagi. Mungkin kita boleh berehat dengan sedikit istighfar dan sama-sama kita akan kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anak-anak yang Umi kasihi? Masya Allah, meremang tak bulu roma dengan ayat tadi tu. Tak boleh bercakap walaupun dengan ibu dan ayah kita. Tapi kalau kita fikir-fikirkan balik sampai usia kita ke hari ini, dah berapa kali ibu ni sibuklah orang duk buat kerja ni, berapa patah perkataan dah ni. Sampailah
Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita berada di usia ini, nak masuk universiti kos yang mana, nak kawan dengan orang yang mana, semua kita ada impian. Umi sangat-sangat faham, semua kita ada impian, tetapi ibu dan ayah kita juga ada impian. Kita lahir daripada rahim ibu kita yang mulia, benih ayah kita yang mulia, lahir sebagai zuriat, itulah kita. Kita adalah juara sebaik-baik ciptaan Allah, lahir atas muka bumi Allah ini. Jadi sebelum kita mengutamakan impian kita, kita fikir gunakan akal kita yang sihat, yang Allah muliakan. Kerana akal kita ini, maka kita timbang. Allah kata, cakap kepada ibu dan ayah pun sudah menyakiti, diumpamakan sebagai anak yang derhaka. Kalau kita ada beberapa impian, jom kita pujuk hati kita, utamakan mana yang mak ayah redha, mana yang mak ayah restu, kerana di situ ada redha Allah. Bila ada redha Allah, siapa pun halilintar taufan mana nak kacau kita, kita pasti akan menjadi juara, pemenang. Kerana apa? Kerana Allah redha kita melalui redha ibu dan ayah. Jadi Umi, macam mana saya punya impian ni? Impian kita ni insya-Allah bila kita berjaya asbab redha Allah, restu ibu dan ayah, dia akan datang di kemudian hari. Percayalah anak-anak yang Umi kasihi, rezeki akan melimpah ruah, mencurah-curah. Kita kadang-kadang daripada sumber yang tak disangka-sangka kita dapat peluang ini. Dulu kan Umi, saya ni belajar bidang ni, tapi hari ni saya dapat rumah besar, kereta mewah sebagainya, Masya Allah, kerana menunaikan impian hasrat ibu dan ayah. Tapi eloklah kita bincang, elok-elok sit down dengan ibu dan ayah kita, beri faham. Mungkin mak ayah kita tak faham, beri faham perbincangan. Lecturer katakan, ibu kalau kita masuk bidang yang macam ni, nanti masa depan kita insya-Allah, mungkin mak ayah kita tak nampak. Mak ayah kita duk rajin sangat dengan ceramah ustaz-ustazah ni. Mungkin bagi depa ni jadi al-hafiz, hafizah saja yang bagus. Tak. Anak-anak Umi yang berada di depan kaca TV, handphone, siapa sajalah berada pada waktu ini, anda dalam rahmat kasih sayang Allah, redha Allah apabila mengutamakan redha ibu dan ayah. Dr. Aida Al-Qarni ada pesan, saat kita menangis kerana memberi kebahagiaan kepada orang lain, mengutamakan hasrat orang-orang yang kita cintai, khususnya ibu dan ayah kita, Masya Allah, kita keluarlah daripada rumah untuk memberi kebahagiaan walaupun hati kita menangis. Pujuk hati, ya Allah, kerana mengutamakan hasrat impian ibu dan ayah, Engkau datangkanlah rasa cinta kepada kerjaya baru ini, kepada kos baru ini, wahai Allah. Sebab ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hari ni kita ikut kawan-kawan je, suka itu, suka ini. Tapi bila kita utamakan, kawan kata engkau apa hal pilih benda ni? Tapi sebab mak ayah kita suka perkara itu, kita akan mendapat redha Allah. Yakin, percayalah. Doakan ibu dan ayah, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmati mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kecil. Ini anak-anak yang baik berdasarkan kalamullah yang tadi kita dengar. Subhanallah. Semoga anak-anak Umi semoganya menjadi panduan pada pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami serta pasangan kami penyejuk mata kami. Jadikan pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu dia pesan buat kita semua daripada ibu dan ayah. Dan saya yakin semua antara kita, mak ayah pasti memikirkan perkara yang sama, nasihat yang sama untuk kita semua, guys. So, apa yang kita nak sama-sama konkludkan daripada pesanan itu, ingat redha Allah itu terletak pada redha ibu dan ayah kita. InsyaAllah bila mana kita melalui kehidupan kita dengan redha Allah, pastinya semua akan menjadi yang terbaik. Baik, kita akan teruskan dengan melihat sedikit berkaitan dengan resolusi untuk episod kali ini. Sama-sama kita perhatikan. Seperti biasa, kita akan melihat kita punya resolusi dalam 3 kaca
mata, iaitu peringkat pertama adalah peringkat individu. Sekiranya kita mempunyai masalah ataupun konflik ini, mempunyai impian dan juga ada tantangan ataupun cabaran daripada kedua mak ayah kita, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, beranikan diri untuk menyatakan hasrat kita. Dan seperti mana yang dinasihatkan awal-awal tadi, itu pastikan kita berkomunikasi dan komunikasi dengan ayah dan ibu kita dengan cara yang terbaik. Bukan sekadar husna, tapi ihsana, paling baik. Itu peringkat individu. Manakala di peringkat keluarga, sekiranya yang sedang menonton ini adalah ibu dan ayah, pastikan kita sebagai ibu ataupun ayah harmonikan kehendak anak-anak kita sesuai dengan hasrat yang kita sendiri rancang untuk anak-anak kita itu. Dan bagi masyarakat pula, apa yang kita boleh buat? Sebagai anggota masyarakat, kita boleh bantu konflik tersebut dengan menjadi orang tengah, dengan mengharmonikan pihak anak dan ibu ayah kita. So harapnya dengan resolusi pada episod yang ke-6 antara impian dan juga hasrat keluarga ini, dia akan membuahkan satu keluarga yang sakinah, menghasilkan orang-orang yang hebat seperti tetamu kita pada hari ini, Haizan, insya-Allah. Dan daripada masa yang sama, kalau korang sendiri nak cuba dapatkan plakat ini, korang boleh cuba dapatkan dekat link ataupun description YouTube yang tersedia ini, dan korang boleh dapatkan dan boleh isi sama-sama apakah dia punya resolusi yang kita boleh hasilkan daripada setiap episod. Baik, kita dah sampai ke penghujung program. Rasa macam singkat sangat, rasa macam kurang sangat dapat dengar kisah ataupun cerita kehidupan Haizan ni. Mungkin ada sedikit pesanan akhir yang kita boleh dengarkan daripada Haizan, itu kepada penonton ataupun kita punya kawan-kawan kita kat rumah. Silakan Haizan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi cadangan saya kepada adik-adik, kawan-kawan dan sebagainya, yang pertama, kita banyakkan doa. Kita banyakkan doa untuk mak ayah kita. Yang kedua, jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada mak dan ayah, guru-guru kita. Dan yang ketiga, apabila menyentuh tentang pertembungan tadi, konflik tadi, kita kena ada komunikasi yang baik, beritahu mak ayah dan sebagainya. Dan mak ayah pula beri peluang, beri peluang dan beri kepercayaan kepada anak-anak dan support. Yes. Itulah daripada saya. Subhanallah, saya boleh simpulkan dengan 3 patah perkataan. Guys, ingat, communication is key. That's all. Kalau kita nak pastikan kita punya kejaya ataupun impian kita tercapai dengan sokongan mak ayah kita, kita cuba pastikan kita ada kemahiran komunikasi yang baik. Untuk korang yang kat luar sana mungkin ada terlintas video-video berkaitan dengan istighfar challenge, orang tengah istighfar yang banyak-banyak tu. Sebenarnya kita sekarang tengah buat satu challenge yang kita harapkan ramai antara korang yang ambil sertai istighfar challenge ini. So apa yang kita kena buat adalah kita pastikan kita buat satu video, kita istighfar, dan jangan lupa untuk upload di semua media sosial korang, dan hashtag istighfar challenge, hashtag istighfar anak muda, dan hashtag TikTok TV. Dan pastikan kita akan dapat upload benda tu ke semua media sosial. Dan jangan lupa juga untuk kita subscribe, follow dan juga like semua media sosial TikTok TV dekat Facebook, Instagram dan Twitter. Dan moga-moga dengan ini kita akan dapat semarakkan lagi gelombang kita nak mendekatkan diri kita semua, khususnya remaja, dengan Al-Quran. So dengan itu berakhirlah sudah episod kita pada kali ini. Kita sama-sama saksikan himpunan video-video yang terpilih berkaitan dengan istighfar challenge yang kita dapat. So jom sama-sama saksikan. Sekian saja daripada saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum